membuat kita lemah, 我们不要软弱， putus asa, 我们不要绝望， terlebih lagi mengeluh kepada Tuhan. 特别我们埋怨上帝。 Karena ketika kita mengeluh kepada Tuhan, 我们埋怨上帝的时候， maka disitulah kita sudah meragukan kebaikan Tuhan. 这样我们就怀疑了我们上帝的能力， Maka kita meragukan kuasanya dalam kehidupan kita. 我们就怀疑了上帝在我们的面前的作为。 Kita sejenak akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. 一下子我们要来思想上帝的话， Dari seorang tokoh yang mungkin tidak asing lagi dalam kehidupan kita. 在的生活上，这个人物不是我们不生疏， Kita sudah mendengar tokoh ini. 我们已经听了这个人物。 Namun Tuhan mau mengingatkan setiap kita, mau belajar dari tokoh ini. 上帝要叫我们向这个人学习， Apa yang dilakukannya. 这个人做了什么事情， Sehingga itu yang akan menjadi pembelajaran buat kita. 这是成为我们每一个人的功课。 Tema renungan kita pada siang hari ini adalah bergantung dan berjalan bersama dengan Tuhan. 今天的题目我们要依靠上帝，而且与上帝同行。 Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan kita dari 2 Samuel pasal 5. 我们打开我们的圣经《撒母耳记下》第5章。 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. 撒母耳记下第17章到第17节到25节。 Yang sudah mendapatkan nats ini kita sama katakan amin. 我们得到的人，我们讲阿门。 Oh, masih 1, 2. Yang sudah mendapatkan nats ini kita samakan katakan amin. 你们已经找到的讲阿门。 Haleluya. Haleluya. Kita akan membaca secara responsori ya. Saya baca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan baca ayat yang genap. 我们用 Begitu 一个 seterusnya. 方式来读，我读单数，你们读双数。 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25. 撒母耳记下第5章第17节到第25节。 Dengan judul perikop Daud memukul kala orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Bersama-sama di ayat yang ke-25, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Diberkati kita yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi yang mengaplikasikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. 撒母耳记下第5章第17节到25节。 非利士人听见人高大伟作为以色列王，非利士众人就上来寻索大卫。大卫听见就下到宝藏。非利士人来了，布撒在
立法因谷，大卫求问耶和华说：“我可以上去攻打非利士人吗？你将他们交在我手里吗？”耶和华说：“你可以上去，我必将非利士人交在你手里。”大卫来到巴利比拉辛，在那里攻杀非利士人，说：“耶和华在我面前冲破敌人，如同水冲去一般。因此，你称那地方为巴利比拉辛。非利士人将众人撇在那里，大卫和跟随他的人焚烧了。非利士人又上来布下在利法因谷，大卫求问耶和华，耶和华说：“你不要依这地上去，倒要转到他们后头，从双林对面攻打他们。你听见松树手上脚步的声音，就要急速前去，因为那时耶和华已经带你前头去攻击打非利士人的军队。”大卫就遵着耶和华所吩咐的去行，攻打非利士人，从加把这到基士。阿门。 Amin. Kita sudah mendengar tokoh Daud. 我们已经听到这大卫这个人物， Mungkin kita sudah mengenal tokoh Daud dari kecil. 我们从小我们就知道这个大卫这个人物。 Daud seorang yang badannya kecil, 大卫他的身材是很瘦很小， harus melawan seorang yang tubuhnya besar. 他要去打对他的仇敌是一个很大的人， Dia harus berperang di situ. 他又在那边打仗。 Itulah kehidupan kita. 这就是我们的生活， Kita bagaikan seorang Daud. 我们就好像大卫一样， Dan pergumulan kita bagaikan seperti orang-orang Filistin ini. 我们就好像对着那非利士人， Dan setiap saat kita akan diperhadapkan dengan mereka. 我们就好像每天都面对着那些人， Setiap saat kita akan berperang dengan mereka. 每时每刻我们都要跟他们征战。 Namun kita mau belajar bagaimana seorang Daud mampu 我们要向大卫学习，大卫有这个能力， menghadapi peperangan tersebut. 他面对这样的打仗。 Di ayat yang ke-19 dengan jelas dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan. 在19节那边很清楚的告诉我们，大卫求问耶和华说。 Bahkan di ayat yang ke-23 juga dikatakan bahwa sekali lagi Daud bertanya kepada Tuhan. 第23节那边大卫再一次来问耶和华。 Ini adalah hal yang dilakukan oleh Daud ketika dia menghadapi peperangan. 就是大卫他面对着打仗的时候， Dan mungkin ini juga yang harusnya kita lakukan ketika kita menghadapi kehidupan kita ini. 这也是应该我们要做的。我们面对困难的时候， Ketika kita menghadapi segala sesuatu, adakah kita bertanya dengan Tuhan? 所以我们面对的一切，我们都要问上帝。 Kita coba merenungkan kembali kehidupan kita. 我们试试看，我们思想我们以前的事情， Sudahkah bertanya kepada Tuhan itu menjadi respon utama yang kita lakukan? 是否我们已经问上帝，上帝已经回应我们的问题呢？ Bagaimana dengan Daud? 大卫是怎样的呢？ Ketika dia menghadapi pergumulan yang menjadi responnya adalah bertanya kepada Tuhan. 因为他有问题的时候，他就去问耶和华，而且耶和华也回应他的问题。 Kita mau belajar dari Daud dengan apa yang dia lakukan. 我们要从大卫学习，大卫怎样去做。 Ketika Daud senantiasa bertanya kepada Tuhan. 但是大卫时常是问耶和华， Ini artinya Daud mengandalkan Tuhan.
他这个意思就是大卫依靠上帝， Daud berjalan bersama dengan Tuhan. 大卫与上帝同行。 Daud bergantung penuh kepada Tuhan. 大卫就是全部的依靠耶和华。 Jadi kita mau belajar bagaimana ciri-ciri orang yang bergantung dan berjalan bersama dengan Tuhan. 我们要在大卫学习大卫怎样的依靠上帝，大卫怎样与上帝同行。 Yang pertama adalah 第一， selalu bertanya kepada Tuhan. 他每时每刻都问上帝， Apapun segala situasi dan kondisi kita, 无论是在什么环境之间，他都询问上帝。 senantiasa bertanya kepada Tuhan. 他每时每刻都问上帝。 Di ayat yang ke-19 dan di ayat yang ke-23 tadi. 在刚才的29节那边， Ini adalah respon yang ditunjukkan oleh seorang Daud. 这是大卫所做的反应。 Bahkan ketika di ayat 17 sampai di ayat yang ke-18 menceritakan bahwa banyak orang Filistin yang maju. 第17节到第18节，这个非利士人来追打他们， Untuk menyerang dan menangkap Daud. 因为他又跟大卫打仗，而且又捉大卫。 Dan respon Daud ketika mendengarkan hal itu adalah 大卫听到这个消息的时候，他的反应是怎样呢？ Daud berkonsultasi dengan Tuhan. 上帝就询问耶和华， Daud bertanya dengan Tuhan. 大卫求问耶和华， Dia tidak mau melakukan atau melangkah tanpa Tuhan. 他不要他阔步没有依靠上帝。 Padahal Daud adalah seorang raja. 那个时候大卫是一个王， Seorang raja memiliki banyak panglima. 因为他有很多的部下， Seorang raja memiliki banyak yang menjaganya. 因为他有很多的护卫， Jadi tidak mungkin 不 banyak, 可 tidak mungkin dapat menangkapnya. 不可能他们能够抓他。 Tapi Daud tidak mengandalkan apa yang dia miliki. 但是大卫没有依靠他所拥有的一切， Daud mengandalkan Tuhan. 大卫依靠上帝， Daud berkonsultasi dengan Tuhan. 大卫就求问耶和华。 Sehingga ketika Daud berkonsultasi dengan Tuhan, 当大卫求问耶和华的时候， maka Tuhan menjawab Daud pada waktu itu. 那个耶和华就回应大卫。 Bertanyalah Daud kepada Tuhan, 大卫就问上帝： apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? 我可以上去打非利士人吗？ Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? 你将他们交在我手里吗？ Tidak menunggu waktu yang lama Tuhan menjawab. 他没有等候很久的时间，上帝就回应他的问题。 Majulah, 你可以上去， sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. 我将非利士人交在你手里。 Kita perhatikan kata majulah. 我们要看这个词句，就是可以上去， Ada kata lah di situ. 可以上去。 Kata lah ini menunjukkan atau menekankan sebuah perintah yang harus kita lakukan. 这个是强调我们应该去实行的事情。 Dan di sini Tuhan menunjukkan perintahnya, menjawab Daud dengan majulah dikatakan. 在这里，上帝回应大卫，就是你可以上去。 Ini adalah jawaban Tuhan 这是上帝回应大卫， atas seruan Daud. 就是大卫向上帝呼求。 Kadangkala juga kita merasakan langsung respon Tuhan dengan cepat. 可能有时候我们想，上帝很快的回应我们所向的上帝要求的事情。 Kadangkala ketika kita berdoa besoknya sudah dikabulkan oleh Tuhan. 可能我们今天祷告，明天上帝就应许了我们的祷告。 Tapi ingat kadangkala juga Tuhan tidak langsung merespon doa kita. 但是我们要记得，可能有时候上帝没有马上就回应我们的祷告。 Kadangkala Tuhan katakan tunggu. 可能上帝讲等， Belum tepat waktunya bagimu. 还对你不是时候。 Kadangkala juga Tuhan mengatakan tidak.
可能上帝有时候也讲不 karena itu tidak tepat, tidak cocok untukmu. 这个事情不适合给你。 Jadi bagi setiap kita jemaat Tuhan, 但是我们成为上帝的儿女们， jangan lantas kita berpikir bahwa ketika kita sudah berdoa, 但是我们不要想我们已经祷告了， ketika kita sudah menaikkan seruan kita berulang-ulang kali kepada Tuhan, 我们已经很多次的向上帝呼求了， mungkin sampai mata kita lebam, nangis, 因为可能我们祷告的时候带上我们的哭泣， atau mungkin sampai kita ingin berputus asa 可能有时候我们也感觉到我们要失望了， karena belum dijawab oleh Tuhan. 因为上帝还没有回应我们的祷告， Letak pengharapanmu tetap di hadapan Tuhan. 因为我们要把我们的盼望放在上帝的手中。 Percaya bahwa Tuhan akan menjawab doamu. 我们相信上帝会回应我们一切的所向上帝祷告的。 Tapi ingat lagi seperti doa Bapa kami, 我们要记得我们的主祷文， sesuai kehendak Tuhan. 我们要合乎上帝。 Kadangkala Tuhan sudah menjawab doa kita, 可能上帝已经回应我们的祷告，我们的祈求， tapi karena tidak sesuai dengan konsep kita, 可能不符合我们的原则， karena tidak sesuai dengan apa maunya kita, 可能不符合我们所要的。 lantas kita berkata Tuhan tidak menjawab doaku. 那个时候，我们就以为上帝还没有回应我们的祷告。 Atau mungkin kita sampai berpikir bahwa Tuhan meninggalkan aku. 可能有时候我们感觉到上帝已经离开了我们， Tuhan tidak peduli dengan aku. 上帝已经不理睬我们了。 Sehingga kita menyalahkan dia. 那个时候，我们就错怪了我们的上帝， Sehingga membuat kita tidak lagi bersekutu dengannya. 因为这样我们就不靠近我们的上帝，不跟上帝在一起了。 Coba kita flashback sebentar, renungkan apa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. 我们思想上帝在我们的生活上给了我们多少的好处？ Apa pergumulan yang kau gumulkan bersama Tuhan sampai saat ini? 我们向上帝所祈求的事情，上帝还没有回应。 Sudahkah dijawab Tuhan? 上帝是否已经回应了我们的祷告？ Atau sedang menunggu jawaban Tuhan? 是否我们还在等候上帝的回应呢？ Minta hikmat daripada Tuhan, 因为我们要求上帝给我们的聪明和智慧， agar kita bisa mendengar jawaban Tuhan. 直到我们能够听到上帝的回 Lokasi 应。 Panti Asuhan Cahaya Kasih berada di Bengkong Telaga 上，我 Indah, 们要记得是上帝 nomor 的应许 11, 成就， Kelurahan Sadai, Kita kehendak Bengkong. Tuhan yang jadi. 因为上帝所要赐给我们的一个成就。 Maka kita bisa merasakan jawaban Tuhan dalam hidup kita. 那个时候，在我们的生活上，我们才可以感受到上帝的回应。 Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. 因为上帝知道哪一件事情对我们是最好的。 Ciri-ciri yang kedua, orang yang bergantung dan berjalan bersama dengan Tuhan. 那个神他有依靠上帝， Selalu peka akan suara Tuhan. 他就很敏锐的听上帝的话。 Dengan jelas tadi Daud berseru kepada Tuhan. 刚才已经很清楚的大卫求问耶和华， Daud bertanya kepada Tuhan. 大卫求问耶和华。 Bahkan sampai 2 kali di sini Daud bertanya kepada Tuhan. 在这里有2次大卫向上帝求问， Dengan 2 kali peperangan. 因为2次打仗，2次都问上帝。 Di ayat yang ke-19 dikatakan majulah. 在19节那边，你可以上去。 Bahkan di ayat yang ke-23 dijawab oleh Tuhan, janganlah maju. 因为在23节那边，你不要依着地上帝。 Ini adalah 2 jawaban yang berbeda dari Tuhan. 在这里有2个回应是不一样的。 Dan ini bisa dirasakan oleh Daud ketika Daud peka akan suara Tuhan. 因为在这里，大卫能够感受到他的回应，2个回应都不一样的。 Ada perbedaan jawaban yang Tuhan berikan kepada Daud.
因为两个答案都是不一样的，可以大卫能够感受得到的。 Padahal dengan kegiatan yang sama yaitu peperangan. 因为大卫所做的事情都是一样的，他都面对打仗。 Kita perhatikan di ayat yang ke-19 dikatakan majulah, dikatakan di situ. 第19节那边他讲，你可以上去， Bahwa akan diserahkannya ke dalam tangannya Daud. 我将非利士人交在你的手里。 Tetapi di ayat yang ke-23 berbeda. 但是在23节那边不一样。 Tuhan berkata jangan maju. 上帝跟大卫讲，你不要这地上去。 Jemaat Tuhan kadangkala ketika kita menghadapi pergumulan yang sama. 我们成为上帝的儿女们，有时候我们这样想。 Ketika kita bertanya dengan Tuhan untuk pertama kalinya. 我们可能第一次我们问上帝的时候， Dan Tuhan menjawab. 上帝回应我们的问题。 Tiba pergumulan yang kedua. 我们向上帝祈求的事情， Kita lantas memakai logika kita. 是用我们的逻辑来思想， Keyakinan kita. 我们的信心来思想， Bahwa apa yang kita lakukan pasti itu jawaban Tuhan. 我们所做的一切肯定上帝的回应是合乎我的想法， Sehingga kita tidak bertanya lagi kepada Tuhan. 所以我们就不问上帝了。 Kita tidak lagi berseru kepada Tuhan. 我们没有呼求我们的上帝， Seakan-akan kita memang sudah mengandalkan Tuhan. 好像我们是依靠上帝一样， Kita berkata bahwa kita memiliki iman di hadapan Tuhan. 因为我们在上帝的面前，我们有这个信心， Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan yang kedua kali ini adalah jawaban Tuhan. 我们相信我们所呼求的，这是上帝的回应， Tanpa kita bertanya lagi kepada Tuhan. 所以我们就不求上帝，求问上帝了。 Daud ingin menunjukkan kepada setiap kita 大卫又表明给我们看， bahwa jawaban Tuhan tidak selalu sama. 因为上帝的回应不一定每次都是一样的。 Di peperangan Daud yang kedua, 因为第二次大卫在打仗的时候， di seruan Daud yang kedua, 因为第二次大卫向上帝呼求的时候， Tuhan menjawab berbeda. 因为上帝回应大卫是不一样的。 Dikatakan di ayat yang ke-23, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. 你不要依着地上去，倒要转到他们的后头。 Di sini Tuhan bukan hanya menjawab janganlah maju, 上帝没有回应大卫，你不可以前进。 tapi ada strategi yang Tuhan katakan 上帝给大卫一个意见， untuk dilakukan Daud dalam menghadapi peperangan 因 tersebut. 为大卫就这样去面对他的仇敌。 Dan kadangkala itu juga dilakukan Tuhan bagi setiap kita. 这上帝可能也对我们做好像这样的事情。 Kadangkala ketika Tuhan menjawab doa kita, 可能上帝回应我们的祷告的时候， tapi kita enggan untuk mengikuti alurnya Tuhan. 我们没有跟着上帝的指示去做。 Ketika kita tidak mau mengikuti jalannya 我 Tuhan, 们不要跟着上帝的路去走， waktunya Tuhan, 上帝的时间， sehingga kita menggunakan akal pikiran kita. 所以我们就用我们的自己的聪明去做我们要做的事情。 Kepekaan terhadap suara Tuhan, 我们要敏锐的听上帝的话， itu mampu kita miliki 因为我们每个人应该有的。 ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. 如果我们靠近上帝， Ketika kita senantiasa membaca firman Tuhan. 我们要时常读上帝的圣经， Ketika kita senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. 我们时常有跟上帝交通， Strategi yang berbeda yang Tuhan berikan. 因为他的策划是不一样的。 Jawaban doa yang berbeda yang Tuhan berikan. 因为上帝回应我们的时候，不是每一次都是一样的。 Itu dapat dirasakan oleh Daud. 因为大卫能够感受得 Ketika 到， dia peka akan suara Tuhan. 因为他很敏锐的听上帝的话。 Dengan jelas di ayat yang ke-23. 第23节这边很清楚地告诉我们， Strateginya adalah buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. 因为上帝吩咐他倒要转到他们的后面。 Lalu di ayat yang ke-24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon,
pohon kertau itu. 你听见双手小有脚步的声音。 Wow, ketika sedang berperang, 当我们打仗的时候， diaturkan strategi oleh Tuhan. 上帝给我们这个策划， Time-nya, waktunya juga Tuhan tetapkan. 上帝也决定了他的时间。 Ketika mendengar derap langkah di situ, 他看到桥上有脚步的声音， itulah waktu yang tepat 那个时刻是最正确的。 yang Tuhan izinkan. 上帝就允许他们 Begitu juga dalam kehidupan kita hari lepas hari. 在我们的生活的过的每一天， Ketika kepekaan itu kita miliki dalam menghadapi setiap kehidupan kita, 我们有这个敏锐的听上帝的话，过我们的每一天的生活， maka kita mampu untuk mengetahui kapan waktunya Tuhan. 我们能够知道什么时间是上帝的时间， Kapan kita harus maju, 什么时候我们要进攻， kapan kita harus mundur. 什么时候我们要退后。 Karena setiap apapun yang kita lakukan, 无论我们做每一件事情， pergumulan apapun yang kita hadapi, 无论我们向上帝祈求什么事情， walaupun sama, 虽然是一样， kadangkala jawaban itu berbeda. 可能他的答案是不一样的。 Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang bergantung dan berjalan bersama dengan Tuhan. 我们要依靠上帝，而且跟上帝同行。 Selalu taat dalam semua kondisi. 我们要顺服上帝，无论在什么环境情况之中， Berusaha taat apapun situasi dan kondisi. 我们无论面对着怎样的情况之中，我们都要顺服上帝。 Kadangkala situasi yang membuat kita tidak taat di hadapan Tuhan. 有时候情况不能够允许我们， Sadar tidak sadar kadangkala situasi dan kondisimu membuatmu tidak taat kepada Tuhan. 可能有一些情况的时候，使到我们不能够顺服上帝。 Ketika kita pulang, 当我们回去的时 kita 候， sudah capek, 我们已经很累了， badan kita lelah. 已经我们很疲劳了。 Apalagi kalau matanya sudah 5 watt. 好吧。 Mata sedang 5 watt. 但是我们的眼睛已经很累了，很累又打瞌睡了。 Padahal kita ada komitmen untuk baca firman Tuhan sebelum tidur. 可能我们在这边，我们有一个月，我们要读这个圣经。 Sadar tidak sadar kadangkala kita tidak taat di hadapan Tuhan. 感觉有还是没有？有时候我们不能够顺服。 Kita akan berpikir, Tuhan kali ini saja ya tidak baca Alkitab. 我们可能跟上帝讲，可能这次我没有读圣经吧。 Tapi ingat, 但是我们要记得， ada yang pertama, ada yang kedua, dan ada yang ketiga. 我们有第一次，有第二次，有第三次。 Dan itu akan menjadi berkelanjutan dalam hidup kita. 就是在你的生活上可能成为一个继续了， Jangan biarkan waktu itu ada dalam hidupmu. 因为我们不要使这件事情在我们的生活上能够困扰着我们。 Taatlah akan komitmenmu di hadapan Tuhan. 我们要顺服上帝， Sehingga kita tidak menyalahkan Tuhan atas apapun kondisi yang kita alami. 无论在什么情况之中，我们都不会怪罪我们的上帝。 Di ayat 20 di sini Tuhan menerobos musuhku. 因为在20节这边，上帝给他攻击打那个非利士人。 Dan di ayat yang ke-25 Allah bertindak 第25节，上帝有他的作为， untuk memukul kala orang Filistin. 他要打这是非利士人， Ini karena ketaatan Daud di hadapan Tuhan. 因为他顺服上帝的话 Di。ayat yang ke-25. 第25节。 Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. 因为大卫就遵着耶和华所吩咐的去行。 Bagaimana dengan kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi? 我们每一个人，个人，我们怎样过我们的生活呢？ Sudahkah kita hidup taat di hadapan Tuhan? 是不是在我们的生活上，我们已经顺服上帝呢？ Kita jawab dalam hati kita pribadi lepas pribadi. 我们自己向上帝回答这个问题。 Akankah kita akan berusaha untuk taat kembali dengan komitmen kita? 是不是我们要再次的来应许上帝的话？
taat akan perintah Tuhan, 我们要顺服上帝的话。 sehingga kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, 因此这样我们可以跟耶和华同行， sehingga kita bisa senantiasa berseru kepada Tuhan, 因为这样我们可以向上帝呼求， bertanya kepada 我 Tuhan, 们可以求问上帝。 dan terlebih lagi 特别 peka akan suara Tuhan, 我们能够敏锐的听上帝的话， sehingga kita sama seperti apa yang Tuhan mau. 我们可以知道上帝要我们所做的 Kita 一切 baca 的事。 bersama-sama di ayat yang ke-25. 我们一起读25节， Di ayat yang ke-25 kita baca bersama-sama. 1, 2, 我们一 3. 起读25节。 Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Ini juga yang akan kita alami dalam kehidupan kita. 因为在我们的生活上，我们也能够面对着同样的事情。 Ketika kita melakukan perintah Tuhan dengan ketaatan, 我们如果顺服上帝所吩咐我们去行的事情， maka Tuhan akan memukul kalah apapun itu pergumulanmu. 上帝将攻打我们所做的事情。 Maka Tuhan akan memukul kalah apapun itu pergumulan bersama dengan Tuhan. 上帝会帮我们打败那个仇敌， Tapi ingat, sesuai dengan kehendak Tuhan. 但是我们又记得是符合上帝所吩咐的去执 Jadi 行。 biarlah kebenaran firman Tuhan kita yang singkat pada siang hari ini 今天所讲的虽然是很短的这个信息， dapat mengintrospeksi diri kita pribadi lepas pribadi. 因为我们每个人自己能够审查我们自己， Sudahkah kita menjadi orang yang senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan? 是不是我们成为相信上帝的人，与上帝同行的人呢？ Sudahkah kita senantiasa bertanya kepada Tuhan? 是不是每时每刻我们有问题的时候，我们都求问上帝呢？ Sebagai respon utama ketika kita menghadapi pergumulan. 因为我们要回应上帝的话， Sudahkah kita bisa peka dengan suara Tuhan? 是不是我们很敏锐的听上帝的话呢？ Bahkan terlebih lagi, sudahkah kita taat di hadapan Tuhan? 是不是我们应顺服上帝的话呢？ Sehingga apapun yang kita alami, 无论我们面对着什么的问题， Tuhan akan menerobos semua pergumulanmu. 上帝将会突破我们所面对的一切的 Tuhan 事情。 akan memukul kalah semua pergumulanmu. 上帝会打败我们所面对的问题， Tapi ingat, garis bawah, sesuai dengan kehendak Tuhan. 但是我们要记得符合上帝要我们去行的事 Baik, kita 情。 akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. 我们要唱一首诗歌，我们的上帝是最好的上帝。 Ambil waktumu di hadapan Tuhan. 我们要安排我们的时间， Katakan di hadapan Tuhan. 在上帝的面前，我们要讲， Apa yang menjadi pergumulanmu di hadapan Tuhan sampai pada saat ini. 我们向上帝所祈求的事情是什么呢？ Dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab doamu. 我们相信上帝会回应我们一切的 Tuhan 祈 akan 求， memberikan jawaban. 上帝会给